Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 2 dengan topik panjang. Subtopik yang kita akan pelajari pada kali ini adalah ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Ukur panjang objek dan garis lurus. Murid-murid boleh perhatikan pada gambar rajah yang ditunjukkan. Kita dapat perhatikan ada 3 orang murid yang sedang ukur panjang objek. Kita perhatikan pada murid yang pertama. Murid yang pertama ni mengukur sebatang pensel. Salah satu alat pengukuran adalah pembaris. Pada muka pembaris ni kita akan nampak pada badan pembaris ni unit dia dalam sentimeter. Jadi panjang objek yang diukur adalah dalam sentimeter. Untuk membuat pengukuran, langkah yang pertama mesti mula daripada sifar. Jadi murid yang pertama dia akan letakkan pensel yang ujung sekali pada angka sifar. Kemudian mata pensel ni menunjukkan panjang bagi sebatang pensel. Kalau kita perhatikan, panjang bagi sebatang pensel ni adalah 12 cm. Sebab apa? Sebab mata pensel ni menunjukkan angka 12. Jadi panjang pensel ni adalah 12 cm. Untuk murid yang kedua, dia ukur pemadam. Untuk murid yang ketiga, dia ukur daun. Berapa sentimeter bagi panjang pemadam dan juga daun? Kita lihat sama-sama. Bagi murid yang kedua, dia ukur pemadam. Panjang pemadam. Kita perhatikan bila membuat pengukuran mesti letak bermula daripada sifar. Kemudian kita dapat lihat nombor yang terakhir menunjukkan panjang bagi objek tersebut. Jadi panjang bagi pemadam adalah 3 cm. Kita lihat pula pada murid yang ketiga. Murid yang ketiga kata ukur dengan tepat. Sebab apa? Setiap kali kita nak ukur panjang objek, mesti dengan tepat supaya tidak berlaku kesalahan bacaan semasa mengukur. Kita dapat perhatikan bermula dengan sifar, kemudian akhir sekali bermula dengan angka 6. Jadi, panjang bagi daun ini adalah 6 cm. Murid-murid boleh perhatikan pada gambar rajah yang ditunjukkan. A, B dan C. Ini adalah antara cara-cara untuk mengukur panjang objek. Jadi, manakah cara mengukur yang betul? Bincangkan. Jadi, murid-murid kena perhatikan satu per satu. Untuk gambar A, kita akan dapat lihat pengukuran ini adalah mengukur sebelum sifar cm. Kita dapat perhatikan yang di sini dia ukur panjang sebelum sifar cm. Jadi cara ini adalah salah. Pada gambar rajah B pula, murid-murid dapat lihat cara pengukuran dia bermula dengan apa? Mengukur pada kedudukan sifar cm. Kita nampak dia ukur panjang ni dengan menggunakan sifar cm. Jadi cara ini adalah betul. Bagi gambar rajah C pula, kita dapat lihat cara pengukuran dia dalam keadaan sengit, tidak rata kan? Jadi, mengukur dalam keadaan tidak lurus. Cara ini adalah salah. Jadi, murid-murid kena ukur dengan cara yang
Betul, supaya bacaan panjang objek tu adalah tepat. Murid-murid boleh perhatikan pada gambar rajah 3A. Okey, lebar pintu kelas ini ialah 128 cm. Dekat mana kita nak tahu 128 cm? Okey, ada dua orang murid. Yang pertama dia pegang hujung sekali. Hujung mesti bermula dengan sifar. Kemudian yang akhir sekali adalah menunjukkan panjang ataupun lebar pintu kelas ini, iaitu yang terakhir menunjukkan nombor 128. Sebab itulah lebar pintu kelas ini ialah 128 cm. Bagi gambar rajah 3B pula, kita akan dapat lihat murid-murid mengukur apa tu? Murid-murid sedang mengukur panjang lukisan. Okey, dekat sini kita boleh perhatikan murid-murid ni bermula dengan sifar. Pengukuran dia mesti bermula dengan sifar meter. Kemudian yang akhir sekali menunjukkan, ni adalah garis. Akhir ni menunjukkan panjang bagi lukisan, iaitu 2 meter. Boleh faham tak murid-murid cara kita baca dan juga ukur panjang bagi sesuatu objek ataupun bahan. Bagi gambar rajah 3C pula, murid-murid boleh perhatikan. Okey, itu adalah bingkai. Okey, bingkai kita dapat perhatikan bermula dengan hujung sekali. Bila nak buat pengukuran, mesti mula dengan hujung sekali. Okey, yang akhir sekali menunjukkan panjang bingkai itu. Okey, dekat sini kita dapat lihat menunjukkan 1 m, iaitu 1 meter. Panjang bingkai ini ialah 1 meter. Okey, pada kali ini kita akan belajar cara-cara untuk membina ataupun melukis garis lurus. Untuk kali ini kita akan belajar cara lukis garis lurus 30 cm. Okey, langkah yang pertama adalah tandakan titik pada sifar dan 30. Mula-mula kita letak pembaris, kemudian kita tandakan titik pada angka sifar. Kemudian yang kedua, tandakan titik pada angka 30. Ni adalah langkah pertama untuk kita bina garis lurus 30 cm. Bagi langkah yang kedua pula, murid-murid kena buat apa? Kena sambung dua titik itu dengan pembaris. Kita dapat lihat tadi kita dah bina titik daripada hujung kiri dengan hujung kanan. Jadi kemudian untuk membina garis lurus, kita mesti sambungkan kedua-dua titik itu dengan pembaris. Saya lukis garis lurus 30 cm. Langkah yang terakhir bagi membina garis lurus adalah murid-murid kena tulis panjang bagi garis tersebut. Bagi soalan ini, disuruh arahan dia bina garis lurus 30 cm. Jadi, murid-murid kena tulis pada garisan tersebut 30 cm. Jadi, lengkaplah, sempurnalah garisan lurus yang telah kita bina. Untuk yang kedua pula, kita akan bina garis lurus 100 cm. Okey, apa langkah yang pertama yang kita kena buat? Kita kena tandakan titik sifar dan 100. Yang tadi tandakan titik sifar dan 30. Sebab apa? Yang tadi nak bina 30 cm. Sekarang nak bina garis lurus 100 cm. Jadi kita akan tandakan sifar yang hujung sekali ni 100. Itu adalah langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua pula, murid-murid mesti sambung dua titik itu dengan pembaris. Lepas dah siap bina dua titik, jadi kita akan
sambungkan kedua-dua titik tersebut. Okey, yang menunjukkan nombor 100 kan? Itu adalah cara kita cantumkan titik dengan membina garisan. Untuk langkah yang ketiga pula, murid-murid mesti buat apa? Mesti tulis 1 meter pada garis lurus yang dibina. Okey, lepas dah kita cantumkan, kita dah sambungkan titik dari kiri ke kanan. Jadi kita akan tulis 1 meter. Menunjukkan garisan ini adalah 1 meter. Itu adalah cara-cara kita membina garis lurus. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga murid-murid faham tentang apa yang telah cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.